Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan jawatan kuasa, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Hari ini insya-Allah kita sambung sesi tadabbur kita dalam membicarakan makna-makna ayat yang terkandung dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq. Dan hari ini adalah majlis ketiga dalam surah Al-Alaq. Dan saya cuba insya-Allah sama ada kita dapat tamatkan surah Al-Alaq hari ini ataupun kita perlu pada satu kelas yang lain insya-Allah. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Kalla. Kalimah kalla pada kebanyakan tempat ialah kalimah, kalau dalam ilmu tafsir kita panggil kalimah ar-rada' war-rajaz. Apa itu rada' war-rajaz? Kalimah yang digunakan oleh orang Arab untuk minta kita jauhkan diri daripada sesuatu. Contoh kalau orang anak tanya, "Ya, nak masuk disko boleh?" Apa yang dia kata? Kalla. Jangan sekali-kali tanya benda ni. Jangan sekali-kali buat. Kalimah rada' artinya bila seseorang tu buat sesuatu benda yang sangat tak patut, kemudian orang tu cakap kalla. Contoh saya tu berat sangatlah, anak nak minta masuk disko, tapi faham begitulah. Atau anak nak makan gula-gula, kan, gigi dah rosak, tengah sakit gigi, minta lagi lollipop. Ayah kata kalla. Takkan. Kalla ni biasanya kalimah rada' dan dimaknakan sesuai dengan tempatnya. Jadi kalimah-kalimah begitu, kalimah rada' dan rajaz. Dalam surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Kalla artinya jangan buat macam tu di sana. Dan kalimah kalla ni biasanya ditujukan kepada orang-orang yang ditujukan bukan kepada orang-orang yang taat. Biasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika sebut kalla, konteks ayat itu ditujukan bukan kepada orang yang beriman yang taat. Sebab itulah kalimah kalla banyak ditemukan dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, sehingga sebahagian daripada ulama tafsir melakukan kaedah antara tanda-tanda ayat Makkiyah apabila terdapat kalimah kalla. Walaupun kaedah ini berlaku perdebatan, namun oleh kerana banyak sangat, kita tak terima ini sebagai kaedah yang mutlak atau kaedah yang umum. Namun oleh kerana terlalu banyak ayat-ayat Quran, bila dalam surah yang mana ada kalimah kalla, dan surah itu surah-surah Makkiyah, maka sebahagian pada ulama meletakkan kaedah itu bahawa antara tanda, tidak semestinya, antara tanda yang menunjukkan bahawa ayat itu ayat Makkiyah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah adalah dengan kalimah kalla.
kalimah kalla di sini diturunkan kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ancam dia. Okey, 5 ayat pertama cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ni kisah tentang ilmu, cerita tentang penulisan, cerita tentang hafalan, cerita tentang kajian. Ini semua perkara-perkara yang menyebabkan manusia yang berasal daripada alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Allah cipta. Khalaqal insana min alaq, yang dahulunya air mani yang hina, dahulunya tidak ada nilainya dalam pandangan manusia sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang gila pergi cari, pergi nak muliakan mana ataupun pergi nak pergi sentuh air mani orang lain. Tidak ada, kerana air yang hina, air yang walaupun dari segi hukumnya dia tidak kotor, tapi hina dalam pandangan orang nampak orang geli. Apatah lagi orang nak sentuh dia. Manusia yang berasal daripada air mani tadi berkembang, Allah cipta dengan penuh takrim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah cipta kita. Khalaqal insana min 'alaq, Allah cipta manusia daripada alaq. Artinya Allah cipta, bila kita cerita tentang kejadian, kita kena tengok dulu diri kita, dari mana asalnya. Khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhan kamu yang maha memberi dan mulia dalam memberi, iaitu Allah bagikan takrim dan kemuliaan itu kepada manusia. Kerana apa? Iqra, kerana kita tahu baca, kita kaji. Kita bukan makhluk yang tak ada ilmu, kita makhluk yang diciptakan untuk belajar, dan kita jadi mulia kerana terpelajar. Dan tahap keilmuan seseorang itu diagungkan apabila terpelajarnya dia atau mulianya dia dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram, ilmu kenal Allah, dengan itulah kita jadi mulia. Alladzi 'allama bil qalam, Allah ajar manusia dengan pen, satu-satunya makhluk yang menggunakan pen. Untuk yang lain sama, kita belajar melalui pengalaman, belajar melalui banyak perkara, tapi yang menggunakan pen hanya manusia. Kita boleh tahu ilmu yang terdapat dalam kita tahu undang-undang kuno yang ada di kerajaan Mesir. Kenapa? Sebab pen. Ada tulisan-tulisan, ada catatan, kita dapat tahu undang-undang berkanun negeri Melaka. Dari mana? Pen. Kalau harapkan otak kita dan pengalaman kita, kalau tak ada pen, tak ada ulama dulu, tak ada siapa yang catatkan sejarah, kita tak akan tahu. Ilmu binatang sekadar dia belajar untuk hidup sebentar. Ilmu manusia tidak. Ilmu manusia Allah Subhanahu Wa Taala ajar manusia, selain dari kehidupan dia ada pen. Pen inilah yang menyebabkan ilmu yang ada pada berapa ribu tahun yang lalu dan kajian-kajian lama, kita datang kemudian kita dapat kembangkan alam ini. Orang dah buat kaji, dah banyak teori, kita cuma tinggal test, tengok yang mana teori yang sesuai, betul, tengok yang mana betul dan salah. Maka ilmu manusia berkembang dari semasa ke semasa. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia daripada yang tak tahu apa-apa, lahir tak tahu apa-apa, sampai kepada manusia yang alim dan hebat. Bila dia alim atau dia mahir, dia jadi seorang yang pakar dalam satu bidang, maka dia akan dihormati. Dengan ilmunya dia dapat harta, dengan ilmunya dia dapat nama, dengan ilmunya dapat pangkat, dengan ilmunya dapat pengaruh. Namun sifat manusia, 5 ayat ni cerita tentang sifat yang menyebabkan manusia jadi tinggi, daripada makhluk yang hina berubah jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kata kalla kat sini, Allah kata makna kalla macam-macam makna. Ulama Basrah konsisten, kata kalla hanyalah kalimah rajas. Artinya Allah kata, tapi ingat, tak semestinya begitu, lebih kurang begitu. Tapi ingat, ketahuilah, ingat, tak semestinya ada manusia yang tinggi dan dimuliakan dan dia jadi hebat kerana ilmunya atau kerana pengaruhnya. Kalla artinya rajaz, kalimah rajaz.
Walaupun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan bahawa kalla pada ayat ini maknanya haqqan, atau maknanya kalau kita bahasa Melayu nak terjemahkan, kita kata sesungguhnya. Allah nak beritahu. Jadi ada dua cara ulama tafsir. Sebagai ulama kata sesungguhnya, kalla artinya sesungguhnya. Maksud Allah nak beritahu satu perkara. Ulama Basrah kebanyakannya pegang dengan konsep yang sama, bahawa bukan gitu, kalau bahasa Melayu kata walaupun manusia hebat, kenapa Allah kata begitu? Dan sebelum kita pergi lebih detail tentang makna, ayat ni turun bila? Ayat pertama hingga ayat kelima turun ketika awal wahyu, 1 sampai 5 di Gua Hira. Ayat pertama yang turun. Selepas turun 5 ayat, terputus wahyu dengan jarak yang dikhilafkan oleh ulama, agak lama. Kemudian barulah setelah lama, Nabi sedang tidur, baru Jibril datang kejutkan Nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Kemudian masa yang tidak jauh daripada itu, Allah turunkan ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Artinya ada jarak masa antara 5 ayat pertama dengan ayat ini yang kita baca. Dan di celah-celah itu ada wahyu yang lain. Selain daripada surah Muzammil, selain daripada surah Muddaththir, diketahui bahawa ada wahyu yang lain yang diturunkan sebelum turunnya ayat ini. Kenapa? Secara ringkas, yang saya ringkaskan kajian ulama, bahawa ayat ini turun kepada Abu Jahal asalnya. Tapi dikatakan bahawa jarak antara turunnya ayat 5 ayat pertama, allamal insana ma lam ya'lam, dengan ayat selepasnya kalla innal insana la yatgha, mempunyai jarak yang agak jauh, yang agak lama, agak panjang. Kenapa? Sebab di celah-celah antara dua waktu ini Allah telah turunkan syariat beberapa syariat Allah, iaitu Allah dah turunkan syariat solat. Allah dah turunkan solat. Solat iaitu solat bukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ialah ketika Isra' Mi'raj. Bukan solat dengan jumlah rakaat yang ada sekarang. Jumlah rakaat yang ada sekarang adalah berlaku di Madinah Munawwarah. Namun solat asasnya telah disyariatkan. Nabi wa'allamal wudu' wa salatu 'allamah, seperti kata Ibn Abil Aiz dalam matannya. Allah ajarkan wudu dan solat. Atau saya isi matan, saya lama tak merajah matan sirah Ibn Abil Aiz, matan Urjuzah Al-Mi'iyah. Kata Ibn Abil Aiz, beliau meletakkan, difardukan syariat salat setelah turunnya ayat Al-Quran. Jadi pada awal wahyu. Kenapa? Dari mana ulama tahu? Sedangkan tak ada riwayat sebut bila syariat salat kali pertama disyariatkan. Sebab kita buka pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dan 10. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu seseorang yang menghalang seorang hamba untuk solat? Artinya solat dah disyariatkan di Makkah Al-Mukarramah. Satu-satunya syariat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Sebagian ulama kata satu-satunya, sebagian kata mana solat dengan wuduk lah, sebagian kata ada syariat yang lain. Di Makkah kebanyakan syariat turunnya di Madinah. Di Makkah kebanyakan berkaitan dengan ayat-ayat akidah, berkaitan ayat-ayat akidah. Namun yang jelas solat telah difardukan antara waktu 5 ayat pertama dengan ayat ini. Kerana cerita ni tentang solat, sebentar lagi kita akan syarahkan. Jadi ada masa ni, antara kaedah ulama nak tahu bila turun. Ada tadi tasyri', solat ibadah apa yang mula disyariatkan, sampai bila Nabi mula, kita tahu nasakh dan mansukh, ya. Yang mana dahulu, yang mana kemudian, syariat mana yang kekal, syariat mana yang Allah ubah dan Allah gantikan dengan yang lain, yang mana Allah cancel terus dan sebagainya. Ini semua dibincangkan ulama.
Yang penting solat antara amalan yang paling awal disyariatkan dalam Islam, kerana ianya tercatat di sini. Itu peristiwa awal Islam. Allah kata apa? Kalla dengan makna sesungguhnya. Ini biasa kitab tafsir kalau sebut macam tu, macam mana orang nak terjemahkan tafsir? Tafsiran bila terjemahkan, bahasanya kita terjemahkan bahawa kalla sesungguhnya. Sebab tu sebahagian pada ulama mengambil bahawa kalimah kalla bukan sahaja bererti radak dan raja, sebab kalimah untuk menjauhkan seseorang daripada satu perkara. Kalimah kalla juga bererti haqqan. Haqqan artinya ya atau sesungguhnya. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya seorang manusia itu, sesungguhnya manusia itu la yatgha, benar-benar melampaui batas. Cuba tengok kalimah insan balik. Ni kalimah insan ketiga Allah sebut. Insan pertama Allah cipta daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tadinya insan tadi hanya air mani, tak ada apa-apa. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar manusia daripada tak tahu apa-apa jadi tahu. Lepas dia tahu, dia belajar ilmu sains, last sekali jadi etis, waliyahzubillah. Lepas dia pandai, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sekolah dulu pun hampir-hampir kena buang. Bila dia berjaya, dia jadi belagak dan sombong. Bila dia kaya, dia pandang rendah pada orang lain. Bila dia hebat, dia merasa dirinya tidak perlukan orang lain. Allah kata kalla innal insana la yatgha. Manusia ni sangat melampau. Seorang manusia ni sangat melampau. Innal insana, sesungguhnya seorang insan. Di kalimah insan sini pada asal sejarah. Seperti kalau kita tengok asbabun nuzul, kita tengok pada asal sebab turun ayat untuk kita faham konteks dan makna. Namun dari segi praktikal, untuk kita mengambil pengajaran, ia tidak terhad kepada orang yang menyebabkan ayat turun, kerana dia hanya salah satu peristiwa. Manusia yang begini, yang jadi sombong dan belagak selepas daripada air mani, kemudian berilmu dan dimuliakan, kemudian dia jadi belagak dan sombong. Dengan ilmunya dia boleh pengaruh orang, dengan ilmunya dia boleh scam orang lain. Scam dalam semua bidang, termasuk dalam agama. Bila orang muliakan, orang panggil ustaz, syekh dan sebagainya, boleh scam orang yang dengar, orang percaya. Dan saya selalu tegur dan selalu sebut tentang perkara ini. Scam bab lain orang tak sedih. Orang sebab berkaitan dengan hak diri dia. Kena scam duit, kecoh. Kita cari, minta maaf, ni mesej penafian, bukan saya yang begini, orang pakai nama saya semua sekali. Tapi bab hak Allah, orang dengan sengaja bawa ajaran, dia yang buat, dia yang reka, dia yang kata, tak ada petunjuk daripada Al-Quran, tak ada petunjuk daripada Nabi. Dia buat benda, dia suruh orang beramal dengan apa yang dibuat, suruh orang taat, dan tak bagi orang tanya dalil. Saya buat ni, saya marah betul. Ada orang yang suka hati cakap suatu benda, keluarkan kenyataan begini dan begitu, buat macam-macam jenis amalan ajarkan, kemudian pada masa sama ajarkan orang jangan tanya dalil, jangan tanya bukti. Ini scammer dalam agama. Innal insana la yatgha. Manusia ni jadi melampau bila dia ada ilmu. Dengan ilmunya dia boleh cari pengaruh, orang dah sokong ramai. Dan perangai begini wujud pada Abu Jahal. Allah kata kalla innal insana la yatgha. Insan dari segi asbab nuzulnya Abu Jahal. Dari segi pengajarannya, seluruh manusia yang bersifat dengan sifat Abu Jahal, iaitu jadi sombong dan jadi melampaui batas tatkala dia rasa dia hebat. Kalla innal insana la yatgha. Allah dah muliakan dia daripada ni sampai jadi hebat. Allah, manusia ni sombong, manusia ni melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, kerana dia rasa diri dia tak perlukan orang lain. Kerana ra'ahu, dilihat dirinya,
Istaghna cukup, tak perlu orang lain. Dia rasa dia cukup kuat, dia boleh buat apa saja. Dia rasa dia tahu satu benda, orang anggap dia tahu, dia boleh cakap apa saja. Dia rasa dia memiliki sesuatu. Tiap insan ni dia akan sombong dengan apa yang dimiliki, dan dilupa bahawa sebenarnya itu hanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita ilmu untuk kita sampaikan, tu nikmat Allah. Allah berikan kita pangkat untuk kita gunakan untuk kebaikan, nikmat Allah dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita. Semua kita akan mati. Semua kita akan bertanggungjawab di atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan asas manusia dimuliakan tentunya ilmu. Ada orang mahir dalam ilmu persilatan, dia dimuliakan dalam bidang persilatan. Ada orang mahir dalam bidang agama, dia dimuliakan di tempat agama. Ada orang yang mulia ilmu perubatan, dia dimuliakan dalam bidang perubatan. Manusia semua mulia kerana ilmu. Namun manusia ni bila dah jadi mulia, ada satu jenis manusia yang lupa daratan, lupa dirinya dulu daripada alaq, lupa dirinya dulu Allah yang ajar Allah, sampai sekarang Allah ajarkan dia lupa keadaan dia tak tahu dahulu, dia lemah dahulu. Ar-ra'ahu istaghna. Allah kata apa? Ingat, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya ila rabbika ruj'a. Kamu hebat macam sekalipun, penghujungnya kamu akan balik jumpa Allah. Mana sultan paling hebat di dunia yang tak mati? Tak ada. Mana orang paling kuat yang tak mati? Tak ada. Semua yang videonya tersebar zaman dulu sebagai hero yang hebat, semua sejarah-sejarah hang tua, hang jebat, hang lipo, hang leke, hang lekiu, hang apa semua sekali, semua orang hebat zaman dulu, mana? Semua jumpa Allah. Sama ada yang baik, yang betul-betul pahlawan, sama ada yang jahat, yang kuat, siapa sekalipun penghujungnya jumpa Allah. Allah kata apa? Ayat sini, di ayat 5 ayat pertama Allah puji menyebabkan dia mulia. Sekarang Allah sambung, walaupun ayat ini turun kemudian, tapi Allah perintahkan supaya Allah beritahu bahawa ayat ini sambungan daripada ayat yang lalu, supaya nak beritahu bahawa ada manusia yang sombong dengan ilmunya, dia rasa, atau sombong dengan pangkatnya, sombong dengan hartanya. Kenapa? Sebab ilmu. Sebab ilmu lah menyebabkan dia dimuliakan di dalam segala bidang. Ilmu mempengaruhi orang, tarik pengikut dan sebagainya. Ada orang tentang ramai pengikut, tak ada masalah lah nak cakap apa. Allah kata ar-ra'ahu istaghna. Dia rasa dia tak perlukan siapa-siapa, dia sombong. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kamu wahai insan, semua sekali akan kembali. Tempat kembalinya ialah dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Tengok ayat ni. Ayat ni tentang Abu Jahal. Abu Jahal, Nabi SAW sebut bahawa Abu Jahal ini Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat ini. Semua perangai Fir'aun pada zaman Nabi Musa, macam mana Musa berdepan dengan Fir'aun, begitulah Rasulullah SAW berdepan dengan Abu Jahal. Jahat dia macam tu, jahat macam Fir'aun. Allah kata kalla innal insana la yatgha. Insan, iaitu Abu Jahal, kalau kita tengok pada konteks sebab nuzul, sangat melampau. Sama macam Allah kata Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hai Musa, pergi jumpa Fir'aun, dia dah melampau. Kat sini Allah kata kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya, atau manusia ni ada yang sangat melampau. Beza kat mana? Fir'aun kata, Allah kata idhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha. Ayat ni Allah kata innal insana la yatgha. Orang faham bahasa Arab maknanya lain. Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun dia melampau. Tagha artinya apa? Fa'il madhi, dah berlalu. Sesungguhnya dia ni melampau. Tapi kat sini kalau kata innal insan, sesungguhnya insan, iaitu Abu Jahal, dan yang seumpamanya, innal insan,
La yatgha, ada lam kat depan, benar-benar sangat. Yatgha fi'il mudhari', bukan fi'il amar, bukan benda yang berlalu. Sebenar-benar dia akan buat satu benda melampaui batas, dan dia terus buat begitu. Dan orang yang perangai begini, oleh kerana Allah gunakan kalimah la yatgha, lam artinya litakkid atau bahawa benda tu confirm berlaku. Yatgha akan terus melampau tiap-tiap hari daripada kita. Sepanjang kita hidup, selagi dunia masih ada, kita akan jumpa ada orang yang salah gunakan ilmunya. Salah gunakan ilmunya dalam semua bidang. Mahir dalam bab teknologi, dia bukan majukan umat, dialah yang curi duit orang. Mahir dalam bidang, sekarang ni tersebar di Facebook, tag gambar lucah di mana-mana. Tiba-tiba dalam sebab nasib baik saya dah dengar cerita dulu, kita tak buka-buka lah, terbiar kat situ, nak padam pun tak dapat. Orang kata tunggu sampai siapa yang tahu cara padam. Sebahagian daripada virus yang sekarang ni atau di tag kita nak buang. Nasib baik kalau saya dalam Facebook memang orang yang tag tak naik tak naik kat saya punya wall ke apa, wall yang depan sekali tu, tak naik kat depan. Jadi bila keluar, nasib baik dia tengok plate-plate saya, buang. Tapi ada yang tak boleh buang. Sampai sekarang tak boleh buang. Tengok pula setiap kawan-kawan yang tag, doktor-doktor, mufti, sebahagian daripada mufti pun kena juga macam tu. Teruknya dia punya jahat. Ada ilmu tapi tak menyebarkan kebaikan. Sebarkan al-fasad, keburukan. Sebarkan benda ni sampai bila? Sampai hari kiamat orang begitu. Allah kata innal insana la yatgha. Abu Jahal, kita tengok Abu Jahal dengan Firaun, siapa lebih Firaun? Yang lebih jahat? Ya? Yang lebih jahat Abu Jahal dengan Abu Firaun? Ya? Abu Jahal. Ada kata Abu Jahal, ada kata Firaun. Okey. Inilah dari pandangan ulama. Ulama Sri Sarjana dan ulama dulu pun sebut begitu. Sama-sama. Ada ulama kata Firaun tetap lebih jahat. Tapi Allah sebut kat sini, Allah kata kalla, satu dah benda nak ketahui dia jahat sangat. Inna, sesungguhnya, insana, alif lam lil kalau kata lil jins atau lil istighraq. Yang penting la yatgha, lam. Yatgha fi'il mudhari'. Banyak cara Allah kata dia ni betul-betul jahat, betul-betul melampaui batas. Kaedah penggunaan bahasa tu lebih penekanannya lebih, kita penegasannya lebih. Ada ulama kata Firaun tetap lebih jahat. Tapi Allah gunakan usul begini sebab apa? Sebab Firaun kejahatan dia dah berlalu. Dia jahat, tapi dia dah mati. Ayat ni turun, Abu Jahal masih hidup. Dan penentangan dan kejahatan dia, perangai dia yang melampaui batas akan terus menerus berlaku, sehinggalah dia Nabi berdepan dengan dia terus-menerus. Sebab tu Allah kata, Allah gunakan fa'il mudhari' dan Allah kata la yatgha. Allah nak yakinkan bahawa Abu Jahal ni, kalau kamu berhadapan dengan dia, buatlah macam Musa berhadapan dengan Firaun. Dia akan buat jahat sampailah dia mati. Dia buat jahat. Itu pandangan pertama. Kata Firaun tetap lebih jahat daripada Abu Jahal. Sebahagian daripada ahli tafsir, mereka mengatakan bahawa Abu Jahal lebih jahat. Abu Jahal lebih jahat. Kat mana Abu Jahal lebih jahat? Firaun sebelum Musa berdakwah, ajak dialah bapa angkat Musa. Dia buat baik, banyak kebaikan dia terhadap Musa. Dia kata, bukankah aku dulu yang jaga kau daripada besar sampai kecil? Sekarang kau nak ajak aku pula nak masuk agama kamu. Satu dunia orang panggil aku sebagai Tuhan, kau pula datang lawan, sedangkan kau aku yang besarkan. Abu Jahal tidak ada satu riwayat pun sebelum dia Nabi, sebelum dan selepas Nabi dan Rasul, dia buat baik dengan Nabi SAW. Tak ada satu riwayat yang menyebutkan tentang kebaikan dia. Berbeza daripada sebahagian daripada yang lain. Abu Lahab buat baik dengan Nabi, masih ada kebaikan, sayang Nabi. Ketika Nabi lahir, dia merdekakan hamba-hamba dia, dia buat kenduri.
Dia datang masa Nabi panggil, dia datang nak dengar. Dia marah lepas Nabi dakwah. Abu Jahal pula tak jumpa. Dalam riwayat sirah, tak jumpa kebaikan dia sebelum dan selepas Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Yang kedua, Fir'aun ketika tenggelam, dia kata aku beriman dengan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Masa dia dah, nyawa dah dia dah tahu dia akan mati. Abu Jahal tak. Waktu dia ditetak oleh pemuda Ansar, jatuh, dia kata, ayat bahasa Melayunya, kau jangan buat hal dengan aku. Ibnu Mas'ud naik atas dada dia. Ketika nak pancung, dia kata, kau dah buat satu benda yang sangat besar. Kau dah naik, dia belagak lagi sampai mati. Padahal dah tak ada apa-apa, dah tak ada kudrat. Pedang orang duduk atas dada dia, nak sembelih dia dah. Dia masih lagi sombong. Kesombongan dia melebihi kesombongan yang ada pada Fir'aun. Ni ada dua pandangan. Yang penting ayat ni Allah menerangkan ke sini, insan, manusia ni akan terus-menerus melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Punca manusia di mana-mana sekalipun jadi jahat, jadi belagak, sombong, dia rasa tak ada siapa yang boleh usik dia. Kan? Buat semua benda bebas, buat upacara puja pantai di tepi Teluk Intan, cakap, bila kita cakap, saya tak tahu ada undang-undang yang melarang pembunuhan. Contoh, bila dah nampak kelemahan manusia, bila rasa lemah, masa tu dia baru hilang dia punya sifat sombong. Itu kebiasaan manusia. Sebab tu pengajarannya, waktu kita dimuliakan, waktu kita hebat, waktu kita berharta, waktu kita berkuasa, waktu kita memiliki apa-apa sekalipun, jangan jadi sombong, jangan melampaui batas. Tak ke mana, hujungnya mati juga. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Okey, jadi insan kat sini Allah sebut kalimah insan dengan tiga keadaan. Pertama, masa dia baru lahir, tak ada apa-apa. Khalaqal insana min 'alaq. Insan yang kedua, Allah cerita dah hebat dah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia dah jadi orang yang terpelajar dan hebat, dia hormati. Insan yang ketiga, ketika Allah sebut, Allah kata kalla innal insana la yatgha, masa ni dah belagak dan sombong. Tapi Allah kata kalla. Jadi tak semua orang, tapi ada yang jenis begini, orang yang perlu dijauhi, orang-orang yang begini. Kemudian Allah kata, ara'aital ladzi yanha. Kita isyak ku apa azan? 8:39. Jazakallah khair. Okey, insya-Allah ada kita sempat masuk dalam ayat seterusnya. Kalau tak, kita masuk dua ayat, lepas tu kita buka soalan. Sebab saya tak konteks ayat tu, saya nak jaga dia punya konteks ayat. Masih lagi cerita tentang Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi yanha, tentang orang yang melarang. Allah stop situ. Kalau kita cakap, apa pendapat kamu tentang yang larang orang macam itulah ayat. Berhenti kat situ, tak kira tergantung. Walaupun ayat tu sebenarnya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ayat sempurnanya, tapi berhenti situ. Kenapa tujuan berhenti? Tujuan pertama untuk sesuaikan lafaz ayat, bunyinya biar selari. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, nak samakan hujung ayat. Namun dalam makna yang lain, cerita ada juga orang macam ni perangainya. Apa pendapat tuan-tuan? Ada seorang ni yang suka larang. Larang apa kita bayangkan? Larang anak daripada larang anak main pisau, takut bahaya. Okey, tak apa. Tapi larang apa? Abdan iza shalla, larang orang sembahyang. Ada orang, dia bukan larang, dia jadi jahat, sombong, belagak, dan larang orang. Dia bukan larang orang curi ke, larang orang semua ni, larang orang nak sembahyang. Orang yang solat ni tak ada pun ambil tempat dia. Orang sembahyang kat sana, dia duduk kat sini, orang sembahyang kat sana, tak ada ganggu dia, tak ada ganggu siapa, buat kebaikan, bawa kebaikan. Kenapa dia larang? Lainlah kalau orang tu ambil pangkat,
Orang baik naik jawab, bertanding dengan dia, dia tak dia rasa dia rasa adalah kepentingan dia ambil. Tapi kalau orang solat, orang sembahyang, bukan sembahyang kat tempat dia, sembahyang kat tempat orang. Yang duk panas buat apa? Allah kata pelik, ara'aital ladzi yanha. Sebab tu tempat berhenti kat sini ada maknanya, walaupun dari segi asalnya dilihat kepada penghujung ayat biasa sama, itu fawasil, kita belajar fawasil, ayat hujung ayat biasa sama, tapi berhenti sini ada mengandungi makna tertentu. Larang orang apa? Abdan iza salla, slow ayat ni, abdan iza, melarang seorang hamba bila dia nak solat. Riwayat dia kita semua akan datang. Abu Jahal bagi ancaman pada Nabi SAW, kalau solat sekali lagi, aku cabut kepala kau, aku tarik kepala kau. Lepas Allah kata, kalla nasfa'an bin nasiyah. Allah jawab balik, kau tarik kepala dia, aku cabut kepala kau. Nasfa'an bin nasiyah. Ada cerita selepas ni kita akan ceritakan. Lepas tu dia kata, aku bawa pengikut aku. Allah kata, aku cukup panggil Zabaniyah, malaikat jaga neraka, tarik kau. Ini cerita yang Allah ancam. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang. Cuma pengajarannya, kalau dia kuasa, janganlah larang orang baik ni buat kebaikan. Ini benda paling penting. Pengajarannya kita, satu ayat yang kita baca tadi melampau. Yang kedua, ada orang berkuasa, pastikan kita baca betul-betul, kaji, iqra, baca, faham betul. Bila orang berkuasa ni, kita salah faham, kita salah ambil pihak, kadang-kadang sebabkan kita ada kuasa. Kata dah AJK kan, ustaz ni saya tak suka. Kita larang tak ada apa-apa pun ustaz tu. Kalau contoh kita larang ustaz ni mengajar di tempat tertentu, ustaz tu mengajar tempat lain, tak ada apa-apa pun di segini. Tapi ada orang yang dia tidak mengukur satu benda dengan hak dan batil, tapi dia tengok kepentingan. Jangan sampai kepentingan dan kesombongan kita buat keputusan. Buat keputusan jelas jaga, tapi perlu tengok pada hak. Jangan sampai melarang orang-orang beribadah dan melakukan kebaikan. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Apa pendapat kamu kalau orang yang kamu larang tu dia yang betul, dia yang bawa hidayah, dia bawa kebaikan? Dan ayat ini satu peringatan terhadap semua orang yang berkuasa. Jangan suka-suka guna kuasa sehingga kuasanya digunakan untuk menghalang kebaikan dan menghalang orang-orang yang bawa kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Kita akan sambung untuk kelas akan datang insya-Allah. Kita ulang balik ara'aital ladzi yanha untuk kelas akan datang. Ingatkan saya kadang-kadang terlupa. Buku ni tak ada catat sebab buku ni pinjam buku orang. Kebetulan saya beli tadi baru sampai. Saya pun buka, saya nak beli untuk hadiah pada orang lain. Dah buka dulu. Ini hadiah yang dah dibuka, hadiah untuk betul saya insya-Allah. Okey, sampai sini dulu insya-Allah kita sampai sini saja. Atau kita azan dulu, kita buka soalan boleh? InsyaAllah kita dengar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini kita ambil dari ayat 6 sampai ayat 8. 6, 7, 8. Okey, dalam ayat 6 hingga 8 atau 1 sampai 8, ada tak soalan tuan-tuan nak kemukakan atau puan kemukakan tentang sama ada tentang makna tafsir, kaedah tafsir, atau pernah jumpa orang tafsir dengan tafsiran cara yang lain? Ini sangat penting. Sebab tafsir ni, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu tadabbur dan sebagainya, ada sesuatu, kadang-kadang 2 makna, 3 makna, 4 makna boleh dimaknakan dalam satu ayat. Ada kaedah dalam tafsir, ada kaedah yang dibincangkan dalam tafsir. Satu ayat sekiranya mengandungi banyak makna dan makna itu tidak bertentangan satu sama lain, boleh diberikan makna pada ayat tersebut. Bukan buat-buat, memang ayat, memang perkataan itu boleh bawa banyak makna dan tidak bertentangan satu sama lain, tak perlu dibuang satu makna, diterima semua sekali. Ianya adalah sebab apa? Kalam yang ada pada kalamullah ini kalam yang sedikit maknanya banyak. Kalimahnya ringkas, pendek, tapi sangat padat dengan ilmu. Ini namanya mukjizat. Jadi kalau kita jumpa tafsiran sekiranya tidak ada perbezaan yang tidak bertentangan, dinamakan sebagai khilafut tanawwu'. Perbezaan maksudnya kepelbagaian dalam tafsir. Setengah daripada orang ditafsirkan satu benda memang belaga di tafsiran yang lain. Lepas tu tafsiran dia akan belaga dengan tafsiran yang jelas maknanya. Tafsiran ini ditolak sebab dia belaga, tak mungkin diterima. Yang selalu berlaku dalam menafsirkan ayat di kalangan sebahagian daripada yang orang-orang yang telah mengajar, dia salah, kemudian dia tak nak ke belakang. Dia kata raikanlah perbezaan pandangan. Rai boleh, tapi bab mana? Bab pandangan-pandangan yang sedia wujud dan tidak bertentangan. Quran takkan bertentangan makna sama. Tapi kalau makna yang ada, kalau kita mengiyakan pandangan dia akan belaga dengan makna yang sedia wujud yang telah diterjemahkan dalam hadis Rasulullah, diterjemahkan dengan oleh sahabat dan sebagainya. Maka pandangan tafsiran yang belaga dengan nas dan dengan ayat Quran perlu ditolak. Siapa yang tahu, ahli ilmu perlu rujuklah.
Sebab tu kita jangan terkejut lah, sebahagian pada ustaz bertegas dengan pandangan dia dan tolak dan menentang satu. Ya, sebab sekiranya sesuatu perkara yang dibawa itu suatu benda yang bertentangan dengan ayat, orang tafsirkan sekarang qul huwallahu ahad, katakanlah dia tu siapa? Nabi Muhammad yang Maha Esa. Kita kata tak boleh. Tafsiran ini tafsiran yang bertentangan dengan tauhid. Sedangkan ayat ni, ayat surah Al-Ikhlas, ayat tauhid. Kadang-kadang benda macam ni, kenapa saya sebut? Kerana bila kita mengajar ni, kita mengajar satu pandangan, bila orang tanya satu benda, kita pandangan ni salah. Ustaz, jangan senang-senang cakap orang salah. Kita ni duduk dalam masing-masing orang ada pandangan. Ya, betul. Formula jangan senang-senang kata orang salah tu betul. Perlu cek. Tapi kita tengok sebahagian daripada kesalahan, kalau kita tak tegur, kita tak biarkan, dan dia terkenal, dia akan buang dan menghakis dan dia menyerang kebenaran. Hak itu akan hilang. Sebab tu kita perlu kepada ahli ilmu yang kaji ilmu, yang tahu mana betul salah, dan tahu bawa kita, yang bimbing kita memahami makna kalamullah dan kalam Nabi SAW sesuai seperti mana yang diturunkan. Kalau dia betul, takkan bertentangan. Ayat Quran takkan bertentangan antara satu sama lain. Wallahu alam. Ada soalan? InsyaAllah. Jarang-jarang buka soalan. Biasanya masa habis tu, hari ni ada sempat habis sunnah azan, kita ada masa untuk ni, insyaAllah. Ya, saya terjemahan. Cantik. Terima kasih. Bagi yang tak dengar soalan pada Tuan Haji kita berkaitan dengan tafsir, macam mana kalau kita buka Quran dalam handphone dan sebagainya, kita tafsir ada terjemahan. Boleh tak kita, macam mana kita nak faham ayat, adakah kita faham ataupun kita perlu kaji lagi, kita atau terima sebagainya? Okey, ini soalan yang sangat cantik. Zaman sekarang terjemahan Quran ni ada diterjemahkan dalam kebanyakan bahasa yang hidup. Bahasa yang hidup dah diterjemahkan. Bahasa yang tak hidup artinya bahasa tu kalau tak terjemah pun orang yang berbahasa tu faham juga. Contohnya bahasa Banjar, bahasa Jawa sebagainya. Nak cari terjemahan tu kena orang Banjar, orang Jawa buatlah. Baru ada. Tapi kalau orang Banjar Jawa ni tak ada terjemahan, dia tak faham bahasa Indonesia juga, tak masuk Malaysia juga. Jadi bahasa dia masih hidup, tapi artinya bahasa untuk tiap-tiap orang ni bahasa diterjemahkan dalam banyak dalam bahasa. Satu perkara yang perlu kita tahu, bahawa terjemahan ringkas Al-Quran Al-Karim adalah terjemahan dengan ada kaedah-kaedahnya. Kalau sesuatu kalimah itu boleh diterjemahkan tepat dengan bahasa Arab, memang ada dalam bahasa Melayu yang memandangkan Arab, akan diambil bahasa yang paling tepat. Kalau tak ada kalimah yang tepat, ada banyak makna, akan dipilih salah satu daripada makna-makna yang betul, salah satu daripada makna yang betul untuk diterjemahkan yang memudahkan faham sebagai satu permulaan. Jadi terjemahan, kita tengok pada terjemahan, tengok terjemahan satu lagi, nampak macam lain sikit. Biasanya kalimah tu mengandungi banyak makna. Jadi penterjemah akan menterjemahkan dengan makna yang umum. Sebab tu kalau kita tengok pada ayat terjemahan, ustaz ni ngajar dia mana dibawa ni. Kita tengok kat mana dibawa ni semua. Tafsir ada usul ilmu yang menyokong ilmu tafsir ni. Kita perlu faham bab nahwunya, bab sarafnya, faham dalam bab balaghahnya, sebahagian daripada ilmu balaghah, kena faham usul tafsir, kena faham beberapa ilmu yang lain, baru kita mampu untuk faham kalam ulama dan sebagainya. Kena tengok hadis-hadis ayat Quran yang berkaitan dengan tajuk dan sebagainya. Prosesnya panjang, tapi untuk permulaan memang dicadangkan untuk kita baca terjemahan tu, kerana ia adalah tangga pertama untuk kita faham kalamullah. Kita faham salah satu bermakna. Lepas dah habis terjemahan secara yang umum, jangan kata kita alim dulu. Kita kata kita alim daripada kita dulu. Bukan kata kita alim, tapi kita lebih alim daripada sebelum baca.
Kita perlu mengangkat kejahilan diri kita dari hari ke hari. Kita bila kita baca kata, dah belajar ni kau dah pandai. Ya, dah pandai. Dah pandai pada semalam. Dah pandai daripada sebelum ni. Untuk diri kita, bukan untuk bandingan orang lain. Kalau ilmu tafsir, ilmu alim, maksud alim sangat luas, orang yang bermula. Jadi boleh tidak baca tafsiran? Boleh. Malah itulah yang saya kalau dengan kawan kempenkan. Itulah yang diharapkan. Kita baca Quran, tengok terjemahan di setengah-setengah negeri buat membudaya Al-Quran. Membudayakan Al-Quran maksudnya dia bukan budaya kerja budaya, tapi jadikan membiasakan membaca Al-Quran Al-Karim dengan maknanya. Ini satu usaha yang sangat baik. Jadi salah atau tak? Tak. Ada orang tak bagi. Alasannya, kalau baca Quran dengan terjemahan boleh jadi sesat. Pernah jumpa? Jangan baca Al-Quran sendiri, menjadi sesat. Ini bukan satu teori, satu kebatilan yang tersebar. Bukan teori yang salah, teori salah. Satu benda yang batil. Quran yang ada diterjemahkan dengan seperti maknanya itulah tangga pertama untuk petunjuk hidayah Allah SWT. Zahir Quran atau Quran maknanya secara direct itu tidak mengandungi apa-apa kebatilan, kerana Allah kata Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang tak ada salah dia. Kalimah yang ada Quran tu tak ada salah. Yang kita terjemahkan makna lafaz tu, maksudnya sebelum ditafsirkan dengan kepelbagaian makna dan mafhum dan sebagainya, yang lafaz tersebut itu sendiri pun yang difahami secara ringkas itu tidak mengandungi salah, kecuali kalau penterjemah salah. Jadi kena check lah, jangan pergi ambil penterjemah yang kita tak kenal. Yang dikeluarkan oleh JAKIM, Quran PPU Ar-Rahman, Quran dikeluarkan oleh UIA, Quran yang dikeluarkan oleh penulis-penulis yang diketahui kredibilitinya dalam dan sebagainya. Kita ambil, terjemahkan, ambil yang terutama yang rasmi. Saya galakkan antara buku yang utama yang kita nak baca ialah Pimpinan Ar-Rahman atau tafsir UIA tu. Itu dua yang antara yang penterjemahan yang penterjemah menterjemahkannya dengan bukan terjemah tengok bahasa Arab saja, dia bandingkan dengan riwayat, pilih yang mana yang paling sesuai dan sebagainya. Yang penterjemahnya terjemahkan dengan ilmiah dan berhati-hati. Okay, insyaAllah. Okay, sampai saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.